Assalamualaikum. Dah ada ke? Boleh sambung belum? Boleh. Boleh. Boleh Tadi jawapan yang tadi tu dah buat apa? Berapa yang tadi tak ingat lah. Jawapan terakhir kita tadi 61 ha? Dah lebih kurang Jadi sekarang kita nak sambung bahagian luas. Luas ni berbagai formula kita kena tahu. Tapi sebelum tu saya nak tertibkan latihan dulu. Latihan dalam buku fokus yang kita punya pakai selalu tu. Kita kena cuba buat latihan yang perimeter ni, iaitu muka surat 144. Praktis formatif 10.1. Muka surat 144, praktis formatif 10.1. Apa ni? Tak apalah. Nanti tengok video. Siapa yang ada kat hospital tu, Afiq ada kat hospital kan, tangan ada masuk air. Jadi apa, tengok dekat ni je, nanti kemudian buat lah. Ni latihan kemudian Praktis formatif 10.1. Soalan nombor 1 ABCD. Jadi ABCD. Dan juga apa tu? Okey, ABCD dan juga apa nama tu? Soalan 1, soalan 4 dan 5. Tahu. Sebenarnya saya nak suruh buat nombor 6 sekali, tapi nombor 6 tu kita belum belajar betul-betul. Itu tak apa. Standby Soalan 1, soalan 4, 5 dan 6. Soalan 6 ni soalan kebat. Jadi kita kena ada cara nak menjawab itu, saya akan tunjuk nanti kemudian. Tahu. Tapi tak apa, buat Baik. 1, 4, 5 dulu. Yang nombor 6 tu nanti kita belajar buat. Dia sebab soalan exam tu ada satu, mesti ada soalan yang tu satu nanti. Yang macam nombor 6 tu. Dia tak ada susah, cuma kita kena tahu kaedah dia. Alright, yang tu latihan, nanti buat. Kemudian yang kita nak belajar sekarang ialah apa tu? Ni luas. Luas pula. Yang ni dah ini dah. Ni kalau sempat salin. Muka surat 144, praktis formatif 10.1. Nombor soalan 1, 4, 5 dan 6. Okey. Itu bahagian perimeter. Maknanya perimeter dah habis ni. Cuma lagi satu bahagian. Yang satu bahagian tu nanti saya tengoklah, saya buat video ke, ataupun minggu depan kita buat cara dia macam mana yang menggunakan kertas graf nak menentukan perimeter. Ataupun yalah, yang tu kemudian. Ini kita nak tengok luas. Luas dengan menggunakan formula ataupun rumus. Luas permukaan. Luas permukaan, bentuk-bentuk yang tetap. Tahu bentuk-bentuk yang tertentu. Jadi bentuk yang kita nak belajar ni, satu bentuk segitiga dulu. Segitiga. Macam mana menghitung luas satu segitiga? Jadi segitiga ni dia tak kira bentuk apa pun, dia ada satu formula yang senang. Segitiga kalau kita nak tahu luas dia diberi oleh formula dia lah. 1/2. 1/2 tu dalam formula tu. Darab tapak, maknanya panjang tapak, darab tinggi dia. Itu adalah formula bagi segitiga. Itu je formula dia, sentiasa macam tu. Setengah darab tapak dia, panjang tapak dia, darab tinggi dia untuk segitiga. Jadi contoh, kita ambil contoh dulu. Katakan kita ada segitiga bersudut tegak. Bersudut tegak. Tahu, ini contoh kita adalah sini A, sini B. Maknanya panjang atau tinggi dia A, tapak dia B. Jadi untuk mendapatkan luas permukaan segitiga sudut tepat ni, sudut yang ada 90 darjah macam tu,
Kita ambil je setengah, darab dengan B, darab dengan A. Tak kisahlah, ada A dulu pun boleh, B dulu tak kisah. Jadi kita darabkan dia punya tinggi dan juga tapak, darab dengan setengah. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, kalau dia ada bentuk macam ni, ini formula umum semua segitiga menggunakan formula yang sama. Ada juga bentuk segitiga yang macam ni, dia sengit macam tu. Tapi kalau kita tak carikan, sambungkan garisan kat sini, dia jadi segitiga sudut tegak macam tu. Kalau kita sambung lah, tapi bentuk yang segitiga yang asal ni macam ni, ni je. Tapi kalau kita sambungkan, dia dapat macam tu tau. Kemudian kalau kita tahu tinggi dia ni, katakan sini M tinggi dia, tinggi tegak dia tu. Dan kalau kita tahu panjang ni setakat dia je, setakat tu je, dikatakan N. Maka kita boleh juga menggunakan formula yang sama, iaitu setengah darab tapak dia, iaitu N, darab tinggi dia M, dapat luas ni. Walaupun dia tak termasuk dengan tu, tapi tinggi dia tu dikira. Tinggi dia ni tapak setakat tu je. Boleh kita gunakan formula yang sama untuk mendapatkan dia punya luas. Okey. Kemudian dia ada beberapa, ini ingatlah, dia ada beberapa. Yang satu lagi dia bentuk macam tu. Kemudian dia punya tegak tu yang ni. Yang ni tinggi tegak dia. Nampak tinggi tegak. Tinggi tegak ni katakanlah, saya tegak elok-elok sikit. Katakanlah tinggi T lah. Tinggi dia ni T. Tapak dia tu yang ni P. Katakan tapak tu P. Jadi luas segitiga tu boleh dikira, ambil setengah, darab tapak dia P, darab tinggi yang tu T. Boleh mendapat luas seluruhan segitiga tadi. Nampak tak? Jadi tinggi tapak, tinggi tapak, walaupun segitiga dia condong macam tu, boleh kan? Ataupun bentuk dia macam ni, macam tu. Jadi tapak dia ni, tapak dia ni, tegak dia tu mesti tegak yang 90 tau. Tegak yang selama ke ni lah, tegak tu ialah tegak yang betul-betul 90 darjah. Tegak betul lah. Macam ni mana tegak 90 darjah ni. Ini pun tegak 90 darjah ni. Tegak tepat tau. Jadi ini katakan tinggi dia J lagi kan, sini K. Jadi luas segitiga ni adalah setengah darab tapak dia, iaitu K, darab tinggi dia, iaitu J. Jadi maknanya tinggi sekarang ni untuk segitiga adalah tinggi tegak dengan tapak. Tinggi 90 darjah dengan tapak. Tinggi dia tu adalah tinggi 90 darjah dengan tapak. Itulah formula dia. Sama je, tapi bentuk tu kadang-kadang dia berbeza sikit. Nampak tak? Jadi ini secara umum segitiga kalau kita nak kira, lebih kurang macam ni lah cara kira dia. Ini tapak tinggi, darab setengah. Tapak dia, tinggi 90 darjah dia, darab setengah. Yang ini tapak P, tinggi tegak dia ni. Boleh kan? Kabur kan? Dah okey ke? Boleh ke? Boleh sikit? Jadi formula untuk segitiga adalah setengah darab panjang tapak dia dan juga tinggi tegak 90 darjah dengan tapak itu. Itulah formula bagi segitiga. Boleh Okey.
cukup. Jadi mari kita cuba buat latihan dengan segitiga dulu. Segitiga dulu kan. Formula dia senang je. Panjang tapak, darab tinggi, tinggi tegak lah, tinggi 90 darjah. Dan juga dia punya darab dengan setengah. Itu formula untuk segitiga di mana-mana pun. Okay, katakan saya ada macam ni untuk segitiga. Mari kita kira sama-sama tau. Untuk dapatkan luas segitiga. Ni luas bukan perimeter, luas. Hitung luas soalannya. Hitung luas. Ataupun calculate the surface area of triangle ni. Ini triangle yang pertama dia kata. Triangle ni dah okey ke? Dah tak kabur? Nampak masih kabur lagi? Kabur sikit je. Okey. Ada tu. Tak apa, tengok dulu lah. Sekarang ni sini saya ada 8, sini ada 5 cm. Maknanya tinggi kepada segitiga ni sudut tepat ni 8 cm, 5 cm. Apakah luas segitiga ni? Jadi luas dia adalah apa? Setengah darab tapak darab tinggi dia. Macam tu je. Jadi kalau kita kira, kita dapat setengah 5 kali 8, 40. Darabkan dengan 1/2, setengah tu dapat 20. Okey, betul. 20 cm ada kuasa 2. Jawapan ni mesti ada. Kalau cm kuasa 2, kalau meter kuasa 2. Itu menunjukkan luas. Kan? Okey, itu yang pertama. Senang lah. Bentuk segitiga yang lain, satu lagi. Dia bagi macam tu. Panjang ni dia kata 10. Lepas tu dia kata tinggi tegak dia sini, tinggi tegak ni yang ni 6. Macam mana kita nak kira? Maknanya dia nak luas yang sini, tapi dia bagi tinggi tegak ni. Memanglah tinggi dia mesti tinggi tegak. Tinggi yang 90 darjah dengan lantai, dengan tapak tu. Kan? Jadi formula macam biasa. Setengah darabkan panjang tapak iaitu 10, darabkan tinggi tegak dia 6. Berapa luas dia? Cuba kira. Jadi kalau kita kira, kita dapat setengah darab 60 kan? 10 darab 60. 60 bagi 2 dapat 30 cm kuasa 2. Jadi luas ni yang ni je. Luas segitiga ni yang tu je. Jadi kita tahu tapak dia panjang berapa, tinggi dia daripada tapak tu sampai ke puncak segitiga tu berapa. Yang tu je kita perlu tahu. Okay, cuba kira yang ni pula. Dia kata panjang ni sampai sini 8. Tinggi tegak dia 5. Cuba kira berapakah keluasan segitiga ni. Cuba kira. Beri jawapan.
Dah dapat belum yang ni? Luas untuk ni berapa? Sepatutnya kita dapat apa? Setengah darab tapak iaitu 8, dan darab tinggi dia, tinggi tegak dia 5. 8 ke 5, 40. Darab 1/2, maka kita akan dapat 20. Macam tu senangnya. Okey, itu bentuk-bentuk segitiga yang kita tengok yang ni. Okey lagi. Yang ni senang kan? Setengah tapak dan tinggi. Segitiga ni. Segitiga biasa. Okey, bentuk yang lain. Segitiga juga. Tapi bentuk dia lain sikit. Macam ni pula. Dia ada tinggi tegak dia macam tu. Tapak dia adalah 14. Tinggi tegak dia tu adalah 7. Ni tinggi tegak tu tinggi 90 lah. Kirakan luas segitiga ni. Macam biasa kita pakai setengah darab tapak iaitu 14, darab tinggi dia 7. Kan? Jadi kita kalikan je Pak. Cikgu kabur. Kabur sangat Oh ya ke? Alamak jangan. Dia pun tak tahu apa punca-punca kekaburan. Halo. Ya. Ada Tadi terputus sekejap Hello. Saya selalu putus-putus cikgu sebab sini hujan lebat. Oh ya ke? I see man. Patut pun. Okey, sekarang ni dah clear balik tak? Baru dengar. Boleh boleh clear, dah clear balik sikit. Tadi macam kabur kan? Tadi guru. Okey, dah boleh sikit ni, tak apa. Jadi kalau segitiga, asalkan kita tahu tinggi tegak dan juga tapak dia, kita darab je dengan setengah dengan tinggi tegak dan tapak tu, kita akan dapat jawapan Jadi 14 kalau darab dengan 7, darab dengan 1/2 ataupun kita bahagi 2 lah, kita dapat 49. Dalam soalan ni lah, sentimeter kuasa 2. Jadi kalau untuk satu segitiga tu, bentuk dia tu janji kita tahu tapak dan juga tinggi tegak. Kan tak? Nampak tak? Dia kan kalau kita tengok betul-betul segitiga, ni saya padam, saya tunjuk dia punya rahsia. Rahsia kiraan untuk satu segitiga lah.
Rahsia dia macam ni sebenarnya. Dia kan, asalkan dia katakan kita ada satu segitiga tegak macam ni. Itu segitiga sudut tegak lah biasa kan. Okay, jadi tak kira sama ada segitiga ni kalau tepat macam ni kan, kita ambil tapak dia yang ni lah. Tapak dia ni, tapak, lepas tu tinggi dia yang ni. Tinggi. Jadi untuk segitiga, kalau dia tegak macam ni memang kita tahu dah setengah darab tapak. Tapak ni kita ambil T besar T besar, tapak. Tinggi ni kita ambil T kecil. Jadi tapak darab tinggi. Kalau segitiga tu dia jadi kecil sikit macam ni, sebahagian ni je, ambil yang ni je. Tinggi dia tetap yang tu, tapi panjang tapak dia ni yang ni je. Kita ambil yang tu je. Jadi tapak dia ni darab dengan tinggi tu juga. Kalau dia memang semua penuh tadi, memang kan penuh ni memang semua lah. Panjang dia jadi ni lah, darab tinggi dia. Macam tu. Tapi kalau dia punya panjang tapak dia terlebih sampai ke sini pergi dia, maksudnya macam tu. Jadi macam tu lah. Segitiga tu macam tu jadi dia. Jadi tapak dia tu yang panjang, kan. Bentuk dia jadi macam ni lah sekarang. Jadi sama ada dia sudut tegak tepat-tepat untuk macam ni tadi, ataupun dia jadi kecil sikit macam tu kan, dia, sebelah sini je tadi, ataupun dia melebih ke sebelah sini, dia jadi macam ni. Mana? Jadi kita tapak dia tu je yang berubah panjang dia. Tapak dia yang berubah panjang. Ni pendek sikit, yang kecil ni sebahagian ni je segitiga tu. Tapak dia yang ni, darab yang tinggi tu juga. Bila dia jadi sudut tegak yang ni, tapak dia sampai sini. Tinggi dia yang tu juga. Kalau tapak dia tu memanjang lagi jauh, mana segitiga dia yang ni lah. Jadi tapak dia tu darab tinggi yang tu juga. Itu segitiga dia, cerita segitiga. Jadi formula dia yang tu tak ubah-ubah, cuma yang tapak ni jadi memanjang. Tapak tu jadi lebih panjang kan. Sama dia kecil sikit, tepat 90 darjah, ataupun lagi panjang. Jadi kita tetap kira setengah darab tapak tu berapa panjang berubah, tinggi dia yang tu lah. Itu sahaja cerita tentang segitiga punya luas. Jadi tak kira dia bentuk macam mana, jadi kita tahu dia punya tinggi tegak dan tahu dia punya tapak, kita dapatlah kira dia punya luas. Macam tu. Okey, mari kita tengok yang ni pula. Katakan saya ada macam ni bentuk segitiga. Dia macam tu. Dia kata yang ni 5 cm tau belah sini. Sini dia buat macam tu je. Lepas tu tinggi tegak ni 9 cm. Dia kata kirakan luas segitiga ini. Carikan luas. Apa kita nak buat? Seperti biasa, formula setengah darab tapak darab tinggi. Tinggi dia kita tahu dah 9. Tinggi ni kita tahu 9. Tinggi ni 9, masukkan 9. Tapak dia berapa? Tengah memang setengah lah kan. Tapak dia berapa sekarang? Cuba kita tahu tapak dia apa. Tapak dia apa? Apik cakap K pun cakap kan 10. K cakap 10. Betul? Jadi kalau kita ambil tapak dia 10, mana tahu? Sebab ni 2 garis. Mana sini pun 5. Jadi tapak dia 10. K bagi tahu 10. Okay? 10. Jadi maknanya kalau kita kira tapak dia semua ni, kita dapat luas keseluruhan. Betul lah tu. Kalau kita setakat guna yang 5 saja, kita dapat separuh saja luas dia. Tahu? Okey, sekarang ni saya nak kira sepenuh 10 tengok berapa dapat. Jadi setengah darab 10 kali 9 90. 90 darab 1/2 dapat 45 cm persegi. Itu dia punya keluasan seluruh. Kalau saya ambil separuh je, ambil 5 je, maknanya saya dapat luas yang sini je. Yang ni je lah kan. Buat separuh je, saya ambil tapak dia 5 je. Ini dia kira buat apa. Sepatutnya kalau kita ambil setengah je ni, mesti dapat separuh daripada 45 kan. Jadi maknanya setengah darab tapak dia 5
Darab tinggi dia 9. 9 kali 5 45. 45 kali 1/2 dapat 22.5 cm persegi. Maknanya luas separuh segitiga ni adalah 22.5 cm. Kalau kedua-dua, tadi saya kira separuh. Maknanya saya kali 2 lah ni. 22.5 saya darab 2 kali 2 dapatlah sepenuh kan. Kalau 22.5 kali 2 dapat 45. Dapat yang sama macam ni. Ni kiraan penuh sebab kita ambil tapak dia 10. Mana? 10. Yang ni saya ambil tapak dia 5 je. Maknanya saya ambil separuh je. Jadi kiraan dia macam tu. Panjang tapak didarab dengan tinggi. Sepanjang mana tapak tu besar tu lah kita dapat dia punya luas. Tahu boleh Okey, itu adalah segitiga. Senang lah. Jadi kalau segitiga ni ada hal lah. Jadi kita tahu tapak dia dan tinggi tegak dia. Kita tentu dapat luas dia. Sebab formula dia sama. Setengah darab luas tapak, darab panjang tapak dan juga tinggi tegak. Dapat lah. Kan? Okey, saya bagi satu soalan ni. Masing-masing cuba Okey, dia macam tu. Macam tu pula bentuk segitiga dah. Tapak dia ni tegak lah guna ni. Tapak ni macam tu tapak ni tu. Tapak dia ni 8. Ketinggian dia daripada sini sampai ke sini 10. Kirakan luas segitiga ini. Cuba kira. Sebab apa? Kalau kita kira senang lah kan. Setengah tapak dia berapa? 8. Walaupun kat atas kira tapak tu dia punya panjang tapak dia tu. Tinggi dia 10. Darab lah 8 kali 10 80. 80 kali 1/2 40 cm kuasa 2. Dah dapat. Senang je. Ringkas. Jadi yang tu segitiga. Jadi sepatutnya dah boleh selesai luas segitiga. Tak apa, nanti kalau kita confuse boleh repeat tengok video nanti. Nanti saya send dengan video macam biasa lah. Nanti boleh tengok ulang-ulang kali macam mana cara mengira ataupun menghitung luas satu segitiga. Okey dah, segitiga dah selesai. Sekarang ni yang kedua. Yang kedua adalah satu segi empat selari. Luas satu segi empat selari. Parallelogram. How do we calculate the surface area of a parallelogram? Macam mana kita nak kira parallelogram? Pun senang juga. Parallelogram ataupun segi empat selari, bentuk dia mesti condong. Dia empat segi. Dia empat sisi tapi dia condong. Condong tu dia selari lah. Mana yang ni parallel dengan yang ni. Yang ni selari dengan tu. Parallel dia macam tu. Kan? Tak kira lah bentuk ni, panjang ni berapa pun tak kira. Yang penting berapakah panjang tapak dia. Ni kita kata tapak. Berapakah tinggi daripada atas ni dengan bawah ni. Yang tu je kita perlu tahu. Kan? Maknanya
kita perlu tahu ketinggian daripada atas ni dengan yang di bawah. Macam tu. Kalau kita tahu yang tu, maknanya kita dapat lah dia punya luas. Ni tinggi kecil tinggi Dia tak payah setengah. Dia segi 1 segi 4 selari, dia tak payah setengah. Luas dia kita terus darab je tinggi dan tapak. Tu dapat jawapan. Jadi tak kira dia bagi macam mana ke, janji tapak dia tu darab dengan tinggi dia. Kalau kita sengit kan boleh ke? Benda-benda macam tu. Jadi kita kira yang ni sebagai tapak. Kita nak kira yang ni sebagai tapak. Jadi tinggi dia mana? Kalau yang tu sebagai tapak, tinggi dia mestilah yang ni dengan yang ni. Ini jadi tinggi. Nampak tak? Yang tu jadi tinggi dia. Tinggi dia tu mesti 90 dengan tapak dia tu. Dengan tapak ni kan, nampak kan? Tapak dia 90. Tapi pening kan kalau tengok macam tu. Baik tengok macam ni kan. Tapi kadang-kadang soalan dia bagi macam tu. Tak kisah. Tahu. Jadi formula dia adalah tapak didarab tinggi tegak. Tinggi tegak tu mana? Tinggi 90 darjah dengan tapak. Dia tak ada setengah. Itu adalah luas segi 4 selari. Boleh itu formula dia. Tapak tinggi 90 darjah. Okey. Tak ada setengah. Tak perlu. Okey, yang kita buat contoh. Katakan saya ada macam ni. Ini dengan ni selari. Selari kalau segi 4 selari selalu dia ada buat anak panah macam tu lah. Kat sini macam ni. Lepas tu dia kata tinggi sini adalah 0.9 meter. Sini sampai sini panjang tapak dia adalah 2.4 meter. Berapakah luas segi 4 selari ini? Senang je lah. Luas sama dengan 0.9, iaitu yang ni, tinggi tegak, darab dengan 2.4. Dapat lah. Jadi luas dia 0.9 darab 2.4. Dapatlah 2.16 meter kuasa 2. Macam tu je. Simple kan? Simple je kaedahnya. Kan? Ada pula dia buat macam ni soalan. Ada soalan lain kat sini lah. Dia buat bentuk macam tu. Lepas tu dia bagi tinggi tegak ni macam tu. Dia bagi tinggi tegak dia kat luar 9 mm. Panjang ni tapak dia bagi sini 5 mm. Apakah keluasan segi 4 selari ni? Macam biasa je. Tinggi tegak kita tahu 9. Okey, jadi luas dia, luas sama dengan tinggi tegak 9 darabkan dengan tapak 5. 45 mm kuasa 2. Macam tu je cara dia. Kan? Senang je. Simple. Jadi itu segi 4 selari. Dah dapat 2 lah. Satu segi 3, satu segi 4 selari. Yang segi 3 dia macam ni juga, tapi ada setengah. Yang ni tak ada setengah. Dia terus saja darab. Okey, segi 4 selari dah dapat. Ini semua luas tau. Bahagian luas, bukan perimeter, luas. Yang ni bentuk yang ketiga. Dia ada 3, 4 bentuk. Tapi tak apa. Kalau kita sempat 3 je dulu. Nanti minggu depan kita sambung. Okey, bentuk yang ketiga adalah bentuk lelayang. Bentuk lelayang pula. Bentuk lelayang tu bentuknya macam tu lah. Yang dia ada garis tegak macam tu. Itu lelayang. Layang-layang. Lelayang ataupun layang ni formula dia pun senang juga. Tak ada susah. Luas dia senang. Sebab dia sama. Dia ada garisan perpenjuru ni. Kita panggil dia diagonal ataupun perpenjuru diagonal line. Okey, jadi cara mengira dia adalah katakan sini P, sini R, ujung-ujung ni. Di sini ke sini ni katakan QS.
Mana panjang tau. PR tu panjang PR, QS tu panjang ni. Cara kira dia adalah, katakanlah PR adalah 8, QS adalah 4. Contoh, ni panjang ni 4, panjang ni 8. Jadi keluasan bagi satu lelayang, bentuk lelayang ni adalah setengah, dia ada setengah darab PR, mana diagonal ataupun dia punya perpenjuru pertama iaitu 8, yang ni, darab dengan perpenjuru kedua iaitu QS. Ada setengah. Tahu? Mana setengah darab panjang ni, darab panjang ni. Dia macam tu. Dengan syarat bentuk dia layang lah. Maksudnya yang ni dengan ni sama panjang, ini dengan ni sama panjang, ni dengan ni sama panjang, yang ni dengan ni sama panjang. Tahu? Ia layang. Jadi kita ambil setengah darab 8 kali 4, 32 kan, bagi dapat 16 cm kuasa 2. Ya dah. Tahu? Itu adalah lelayang. Formula dia sama je. Dia tak ada bentuk berbeza pada tu. Layang dia macam ni je Jadi formula dia macam tu je. Ambil dia punya perpenjuru pertama, didarab dengan perpenjuru kedua, darab 1/2. Dapatlah jawapannya. Senang je lah. Contoh, ambil satu contoh. Saya ada satu lelayang. Yang tu dia bagi. Dia kata sini AB, sini CD. AB panjang dia adalah 34 cm, CD panjangnya 12 cm. Apakah keluasan bagi lelayang ini? Senang je lah. Setengah darab perpenjuru pertama 34, darab perpenjuru kedua iaitu 12, darab setengah. Jadi 34 darab 12 darab 1/2, kita dapat jawapan dia 204 cm kuasa 2. Macam tu. Kan? Itu adalah lelayang. Kan? Okey. Boleh faham ni? Kita lagi satu bentuk. Boleh lagi ni, lagi 2 minit. Bentuk yang terakhir. Bentuk yang terakhir dah kan? Sekejap je. Okey, bentuk yang terakhir. Bentuk terakhir ni kita panggil dia trapezium. Trapezium pula. Habis trapezium, habis dah bentuk. Tak ada dah bentuk. Trapezium ni dia panjang sikit formula dia, tapi tak susah. Dia bentuk luas trapezium pula. Sikit lagi trapezium. Trapezium. Macam tu. Jadi trapezium ni bentuk dia adalah macam ni. Dia sengit. Dia segi 4 yang condong 1 je. Dia bukan dia selari, dia condong 1 je. Yang lain tu tegak, 1 je condong. Ataupun 2 condong. Ni trapezium, ni pun trapezium. Dia 2 lah. Sama ada bentuk macam ni atau bentuk macam tu. Tapi dia boleh macam-macam lah kan. Dia boleh terbalikkan lah, macam tu lah. Jadi dia ada 2 yang selari, 2 condong. Ataupun 2 selari, 1 tegak, 1 condong. Dia macam tu. Itu adalah trapezium. Jadi trapezium ni senang je formula dia. Kan? Dia ada 2 yang selari. Dia mesti ada 2 yang selari tu. Ni 2 yang selari. Yang selari ni kita katakan AB. Yang ni MN. Okey. Kemudian ni antara AB, jarak antara AB tu kita panggil tinggi. Macam ni pun jarak antara 2 selari ni MN yang tegak. Ini dia punya tinggi. Jarak antara 2 yang selari. Janji yang 2 yang selari tu, jarak antara 2 tu kita kira. Condong kita tak peduli. Yang penting tinggi tegak antara 2 yang selari tu. Formula dia senang. Formula luas je. Setengah darab 2 yang selari ditambah. Ambil A tambah B, darab dengan tinggi. Itu kalau yang ni Kalau yang ni sama tak? Setengah darab 2 yang selari ditambah M tambah dengan N, panjang dia, darab dengan tinggi di antara tu.
jarak antara dua tu. Itulah formula bagi trapezium punya luas. Macam tu. Tahu? Macam tu je kira dia. Okay, kita ambil contoh last. Itu dah. Kan? Dah penat. Tak apa, nanti tengok video kalau kita lupa-lupa tengok video. Okay, katakan kita ada bentuk macam ni. Selari macam tu kan. Panjang sini sampai sini adalah 10 cm. Panjang sini sampai sini adalah 20 cm. Perbezaan tinggi ataupun jarak antara 10 dengan 20 ni dua ni yang selari kan. Jarak dia adalah 15. Jadi luas bagi trapezium ni setengah darab 10 tambah 20 darab 15. Jarak yang tinggi tegak. Macam tu je. Jadi keluasannya adalah 1/2 darab 20 tambah 10 30. 30 darab dengan 15. Kita dapat keluasannya adalah 225 cm persegi. Macam tu. Okey, jadi dah habis dah bentuk-bentuk kita semua. Tinggal buat latihan saja. Maknanya chapter ni habis. Ada satu bahagian tu lah yang kotak-kotak tu je. Yang ada macam mana nak masuk dalam kotak-kotak. Jadi chapter ni pun dah habis. Habis lah sekejap ya. Jadi ini adalah formula untuk trapezium. Boleh ke tu? Semua dah jadi mengantuk kan? Boleh. Okay. Boleh. Boleh kan? Okay. Semangat. Yelah, semangat terakhir tu, semangat wajah. Okey. Jadi sampai setakat ni dulu luas perimeter dan luas kita dah habis. Tinggal lagi soalan kebat yang kita tak buat lagi. Nanti kita cuba kan. Okey, jadi kita berhenti setakat tu. Tak ada apa-apa soalan kan? Okey. Ya. Ada. Yang cikgu bagi tadi muka surat 144 tu. Itu ialah perimeter punya soalan aja. Oh, nak soalan yang luas sekali kan? Okey, betul. Betul lah. Mari kita bagi soalan latihan untuk luas pula. Saya pun tak bagi lagi soalan untuk luas kan? Soalan untuk luas ialah muka surat 152. Ini untuk luas pula. Muka surat 152. Formatif praktis formatif juga. Praktis formatif 10.2. Tadi 10.1. 10.2. Soalannya adalah soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Soalan nombor 4. Soalan nombor 5. Habis. Tu saja. Muka surat 152 dan 153 lah ni. Dia muka surat 152 dan 153 kan. Praktis formatif 10.2. Soalan nombor 3. Soalan nombor 4 dan soalan nombor 5. Yang tu untuk luas. Yang tadi tu formatif 1 tadi tu untuk apa ni, perimeter. Okey, cuba buat soalan tu. Berlatih-berlatih. Nanti kita akan repeat ataupun kita akan ulang kaji dia pada minggu depan. Boleh? Boleh. Okey. Afiq jaga kesihatan kalau tangan tu Baik tu. dah batuk-batuk tu jaga-jaga, tak payah pergi sekolah lah seminggu cuti. Nanti kan jangkit ke orang pula kan. Betul. Okey. Baik. Jadi semua kalau tak ada apa-apa, kita balik lepas dari kelas ni, esok-esok lusa tu cuba-cubalah soalan ni kan. On sikit. Okey, kita berhenti dulu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Baik. Waalaikumsalam.